Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurinda Jabati Syarizan dari kelas J4EE112 3A1 ingin menceritakan tentang tokoh Islam yang saya terinspirasi, iaitu Abu Bakar Siddiq. Nama sebenar beliau ialah Abdullah ibni Abi Quhafah At-Tamimi. Beliau lahir 2 tahun selepas kelahiran Rasulullah SAW. Beliau ialah orang pertama memeluk agama Islam. Beliau juga digelar As-Siddiq kerana mengakui kebenaran Rasulullah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj. Peribadi beliau ialah beliau seorang yang jujur, berbudi pekerti yang baik dan berperangai yang terpuji. Beliau ialah Khalifah Ar-Rasyidiyah pertama yang mula memimpin agama Islam mulai 11 Hijrah hingga 13 Hijrah, iaitu bersamaan 632 Masihi sehingga 634 Masihi. Menjadi Khalifah pertama. Khalifah pertama selepas kewafatan Nabi Muhammad SAW. Semasa Nabi Muhammad SAW sedang tenat, baginda mengarahkan Abu Bakar As-Siddiq untuk mengimamkan solat jemaah. Kewafatan Nabi Muhammad SAW dihadiri oleh golongan Ansar dan Muhajirin untuk melantik seorang khalifah. Hasil pembincangan tersebut, Sayyidina Abu Bakar telah dilantik sebagai khalifah pertama. Tetapi, pertikan ini ditentang daripada golongan yang mahu Sayyidina Ali bin Abi Talib kerana bagi mereka, Sayyidina Ali bin Abi Talib ini ialah menantu dan sepupu Rasulullah SAW. Tentangan ini berakhir apabila Sayyidina Ali bin Abi Talib membai'ah atau memberikan ikrar taat setia kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Peperangan Islam Riddah. Tentang peperangan Islam Riddah, pada zaman kepimpinan Abu Bakar Siddiq, banyak puak Arab yang memberontak dan menentang khalifah. Sesetengah daripada mereka enggan membayar zakat dan kembali menyembah berhala dan mengikut tradisi lama masing-masing. Golongan ini mengatakan bahawa mereka hanya menurut perintah Rasulullah dan apabila baginda telah wafat, mereka berfikiran mereka tidak perlu mengikut ajaran Islam dan telah bebas daripada Islam. Ada yang di antara mereka juga yang menghina Islam dan juga mengangkat diri sebagai Nabi dan Rasul. Salah seorang yang didakwa dirinya ialah Nabi, iaitu Musailamah Al-Kazab, dan dia telah berjaya ditumpaskan oleh Khalid Al-Walid. Abu Bakar Siddiq juga telah melancarkan perang terhadap golongan Riddah untuk menghapuskan penghinaan terhadap Islam. Meneruskan dakwah Islam. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah mengajak para sahabat untuk mengenali dan menerima Islam dengan menunjukkan sikap dan pekerti yang baik. Sayyidina Abu Bakar Siddiq telah menarik teman akrabnya seperti Zubair bin Awam, Uthman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf dan Talhah bin Ubaidah untuk memeluk Islam. Membahagikan wilayah. Sayyidina Abu Bakar Siddiq juga telah membahagikan tanah Arab kepada 10 wilayah, iaitu Mekah, Taif, Al-Jun, Khalwan, Yaman, Bahrain, Jash, Hadramaut, Zabid dan Nijran. Setiap wilayah juga telah dilantik seorang amir ataupun ketua untuk mentadbir, tetapi kuasa utama adalah pada khalifah. Pengenalan sistem gaji. Gaji para tentera adalah dibayar melalui harta pampasan perang ataupun ghanimah.
Ini mewujudkan undang-undang seperti bayaran cukai al-kharaj iaitu cukai tanah dan jizyah iaitu cukai perlindungan bagi orang kafir. Beliau juga telah memberikan perlindungan kepada golongan Malawi iaitu orang bukan Arab yang memeluk agama Islam. Beliau juga telah memberikan keistimewaan seperti kaum Arab Muslimin, tetapi golongan Malawi ini telah mempunyai satu cukai tambahan. Mushaf Al-Quran dan Hadis. Pengumpulan Mushaf Al-Quran dan As-Sunnah. Beliau telah mengarahkan Zaid bin Thabit untuk mengumpul dan susun semula naskah Al-Quran yang selama ini ditulis di atas kulit haiwan, batu dan sebagainya untuk disalin semula. Ramai penghafaz Al-Quran telah terkorban akibat peperangan untuk melawan golongan murtad. Khalifah membukukan hadis Rasulullah SAW sebagai panduan untuk umat Islam bertepatan dengan kemunculan banyak nabi palsu. Kewafatan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq adalah pada 13 Hijrah ketika beliau berusia 63 tahun di Madinah selepas 2 tahun memimpin. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq telah jatuh sakit sebelum kewafatannya kerana cuaca yang terlalu sejuk. Sebelum kewafatan beliau, Abu Bakar As-Siddiq juga telah menggesa masyarakat untuk menerima Umar Al-Khattab sebagai khalifah kedua. Abu Bakar As-Siddiq juga telah dikebumikan di sebelah makam Nabi Muhammad SAW di Masjid Nabawi di Madinah. Pada pendapat saya, apa yang saya dapat sebagai seorang pelajar ialah cara kepimpinan beliau untuk meneruskan dakwah Nabi Muhammad SAW untuk memperluaskan dakwah Islam di Mekah. Hal ini dapat memberi kesan kepada saya kerana seorang pelajar memerlukan sifat kepimpinan yang tinggi untuk menyediakan barisan kepimpinan yang kukuh. Selain daripada ilmu, sifat kepimpinan juga sangat penting. Hal ini kerana pelajar pada zaman ini ialah pemimpin pada zaman akan datang. Jika mereka tidak tahu betapa pentingnya kepimpinan, maka negara juga akan jatuh. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.